Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi bersama-sama saya hari ini. Okey. Saya punya live tak ada masuk lagi ya? Okey ke tak? Okey ke tak? Kejap Kita tunggu viewer kita masuk dahulu. Sebab saya nak share link sebenarnya ni. Dah ada masuk. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Satu mata yang sedang memandang. Okey. Audio check. Macam mana audio hari ni? Cuaca agak kepanasan, geng. Bersama-sama saya hari ni daripada branch Jetih. Kita akan review sebuah rumah. Sebuah rumah Prima full spec. Okey. Amira Property hadir, support, share. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Macam mana saya nak twist kamera sebenarnya? Sudah. Macam mana, geng? Bantuan, geng, bantuan. Macam mana saya nak pusing kamera ni? Ayo. Okey, jumpa. Amira, mana tu Cik Wan? Saya berada di mana ni? Dekat Stew. Dekat Stew Okey. Kita nak review hari ni sebuah rumah desain yang bernama Alfizah. Desain yang bernama Alfizah, 3 bilik dan juga 2 bilik air. Rumah ini berkeluasan 850 kaki persegi, geng. So kalau macam tuan-tuan dan puan-puan nak bina kan, so boleh bina yang paling minimum lebih kurang macam ni lah keadaan rupa bentuk dia. Tapi desain tu berbeza-beza lah, sebab kita pun banyak desain, boleh pilih. Saya baca sedikit komen lah. Okey, Azharuddin Azmi hadir, terima kasih. Dani hadir support Cik Wan, terima kasih Cik Dani. Lady Property, PM spec tu. PM spec, boleh kita PM tepi. Wow, comel-comel je nampak rumah ni ya. Betul, comel Cik Dani kita. Sebab rumah ni dia paling minimum 850 kaki persegi sahaja. Owner bina yang paling minimum. Sebab ini adalah rumah persinggahan sahajalah untuk customer ni. So kalau nak buat bagi nak bagi sewa apa semua memang amat-amat sesuai. Sebab kita dekat ETH ni boleh bina daripada 800 kaki persegi yang paling minimum. Dan kalau tuan-tuan nak apa-apa nak bina maksimum pun boleh, tak ada masalah, tengok pada bajet lah Okey, Haris Zulkifli hadir support abang dia tu. Terima kasih Cik Haris kita. Hidayah Property hadir support Cik Wan, terima kasih Hidayah. Anis Property, terima kasih hadir bersama share. Design apa tu? So saya nak bawakan hari ni rumah Prima full spec yang diberi nama Alfizah. Design ni design Alfizah ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. So dalam progress lagi, tengah menunggu untuk pemasangan siling kapur. Siling kapur belum pasang lagi. Gitu. Okey, Amira, thank you Amira. Thank you sudah hadir daripada Terengganu. Siti Nur Akmal hadir support share Cik Wan tu. Terima kasih. Okey, 10 mata memandang. Mana lagi kita punya viewer ni? Cukup 15 ke atas kita akan view daripada sudut dalam rumah. Sebab sekarang ni sudut depan rumah kan. Saya sanggup berdiri di tengah panas ceng ni, menanti ketibaan tuan-tuan dan puan-puan. So saya nak minta bantu kepada yang join ni, share sebanyak mungkin. Selagi belum kena ban tu share je, tak ada masalah. Share kepada grup-grup apa ni orang cakap, grup-grup property. Mana tahu ada sampai kepada klien kita ataupun customer yang ingin membina rumah. Dia nak tengok rumah yang paling minimum macam mana, apa spek yang kita bagi. Biasa kita review rumah yang dia cat apa semua kan, yang dah complete. So ini kita review yang dalam pembinaan. Mudah nak bagi orang apa ni orang cakap imagine macam mana keadaan rupa bentuk sebelum siap apa semua. So apabila rumah ni progress dia dah fasa nak finishing, nanti kita akan review lagi sekali lah. So kita boleh tengok sebelum dan selepas dia macam mana kan. Macam gitu. Impian Property, terima kasih hadir tuan-tuan, mantap betul. Okey, thank you sudi singgah.
Sekarang ni tukang pun tengah buat kerja sedikit, menunggu barang yang datang apa semua. Site supervisor tadi ada keluar untuk membeli sedikit barang untuk keperluan kita punya tukang, nak membaiki rumah-rumah ni, sebab dia dalam proses fasa pembinaan lagi. So insya-Allah lah. Okey, sebelah mata memandang. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan review. Suara okey kan? Jelas kan? Tak ada masalah kan? Sebab saya tak menggunakan mic. So saya rasa okey kot sebab saya berhadapan dengan device ni. Jadinya suara tu saya rasa agak kedengaran jugalah kan? Okey. So kita akan bawakan daripada sudut pandangan bahagian depan rumah. Ya Allah. Okey. So ini adalah sudut pandangan depan rumah sudut pandangan depan rumah. Desain yang diberi nama desain Arfiza. Okey, desain Arfiza berkeluasan 850 kaki persegi, 3 bilik dan juga 2 bilik air. Jelas. Okey, terima kasih. Nur Hashimah, salam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Sound clear. Alhamdulillah. Terima kasih feedback. Nurul Kamal, hai Abawan, tip saya sikit. Tip kita tip biasanya don't give up. Don't give up. Keep it up, don't give up. Bak kata Rani Kulub. Rani Kulub boleh guna pakai dia punya tagline. Siti Rashidah Yusof, hadir support team. Terima kasih Puan Rashidah. Suara sangat jelas, clear. Okey, terima kasih, jelas. Okey, terima kasih. Stabil molek live dia. Stabil tapi tangan masih menggigil lagi sebab ini first time saya menggunakan stand yang agak menarik daripada kita punya site supervisor. Siapa suruh tunjuk kan? Tunjuk kita pinjam terus Okey. Adi Nusa hadir. Okey, terima kasih Adi Nusa yang kacak lagi bergaya sudi-sudi hadir. Okey. Sangat jelas, kamera pun comel. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Nak tengok belah dalam. Okey, belah dalam kejap lagi kita akan bawakan. Sebab ini pun dah 15 mata memandang. Saya nak kena slow-slow sikit. Sebab kalau boleh tengok tu, laluan nak ke dalam tu, dia punya tanah tu agak merah. Takut nanti terpijak benda-benda yang melembik-lembik itu. So habislah kasut saya. Okey, one half Hafizah, terima kasih Kak Wan. Terima kasih Kak Wan. Hadir support team, terima kasih Cik Ain kita. Okey. So ini adalah daripada sudut pandangan bahagian depan rumah desain Hafizah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bina dengan kami, apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat? Okey. Firstly kita tengok dekat bucu sana tu. Dekat bucu sana tu kita akan bagi dalam package prima kami ni, iaitu tingkap bucu. Tingkap bucu confirm ada. Tengok pada desain rumah, kebanyakannya desain rumah yang kita bina sekarang ni semua menggunakan tingkap bucu dan juga tingkap labuh. So itu rumah nampak lagi elegan dah. So kalau nampak macam ada bentuk-bentuk dekat depan tu, macam lain-lain putih tu, dia macam papan-papan sikit kan. Itu adalah salah satu daripada spek untuk desain Arfiza. Dia memang ada shape macam gitu. Okey, so kalau kita tengok daripada sudut pandangan depan ni, pintu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat pintu 2 daun yang berkaca. Pintu 2 daun yang berkaca. Okey. So ini daripada sudut pandangan depan lah. So sebelah pintu 2 daun berkaca tu, tuan-tuan dan puan-puan juga akan dapat tingkap bucu. Tingkap bucu. Sebab tingkap bucu ni dia dah dipadankan dengan tingkap labuh. Dekat sini adalah tingkap labuh. So ini adalah pintu utama. Pintu utama yang kita gunakan adalah pintu 2 daun yang berkaca. Gitu. Nur Hashimah, guna stand ke apa tu? Nampak bijak. Bijak memang. Stand ni memang bijak gila. First time saya guna. Saya tak tahu apa nak bijak pakai stand ni. So stand ni nanti saya akan review. So kalau siapa-siapa nak pergi buat live, saya rasa automatic professional pegang. Gitu. Berapa KPS ni? Okey. Untuk rumah ni, rumah desain Hafizah yang saya tengah review ni, dia berkeluasan 856 kaki persegi. So saya nak genapkan dia, saya sebut 850 je lah 850. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bina dengan kami, boleh juga nak bina secara cash pun boleh, secara loan pun boleh. Sebab rumah ini memang dah rumah full spec. So complete semua. Maknanya owner just basuh kaki je lah masuk kan. Sebab kalau kita tengok daripada sudut pandangan luar ni, kita ada bagi ceiling juga.
siling layang kan. Siling layang dekat luar ni. Lepas tu kalau ikutkan dekat dalam sini, apabila kita masuk dekat dia punya apa ni orang cakap, teres ni, teres dekat sini sepatutnya akan ada shilling kapur lah, shilling kapur. Tapi disebabkan shilling kapur ni kita belum sampai lagi, insya-Allah dalam minggu ni, sebab site supervisor bagi tahu tadi dia dah order, so sampai dalam minggu ni terus akan pasang lah. Sebab dekat sini sekarang ni tengah pemasangan untuk macam beam sedikit untuk apa ni orang cakap, veranda lah kan, veranda dekat depan ni. So dekat sini kita akan pasang tie sampai ke ruang anak tangga. Sebab kalau kita tengok daripada sudut pandangan depan ni, pintu utama dia pintu 2 daun yang berkaca. Frame yang kita gunakan adalah frame kayu ni boleh nampak dekat sini adalah frame kayu. Okey, frame yang kita gunakan frame kayu solid wood lah. So ini adalah pandangan untuk bahagian ruang tamu lah. So untuk ruang tamu dan juga ruang keluarga, maknanya dekat sini owner buat sekali terus apabila saya masuk ke dalam sini. Ini adalah ruang tamu. Keluasan ruang tamu ni dia berkeluasan 11x10 tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita tengok daripada sudut tepi sini kita boleh nampak iaitu tingkap apa ni orang cakap, bukan tingkap, pintu pintu sliding. Nak sebut pintu sliding pun lupa. Gitu. Okey, dekat sini pintu sliding yang kita akan bagi dalam package kami adalah 4 channel tuan-tuan dan puan-puan. Pintu sliding. So pintu sliding ni akses untuk keluar lah pintu yang nombor 2. Sebab kalau ikutkan dalam sebiji rumah ni ada pintu akses untuk keluar masuk 3 pintu, iaitu pintu utama. Okey, pintu utama di sebelah sinilah, of course. Pintu utama di sebelah depan. Okey, di sebelah sini pintu utama. Lepas tu kita akan akses untuk keluar pula adalah pintu yang nombor 2, iaitu pintu sliding door. Dekat sini adalah pintu sliding. Okey, dan juga last sekali dekat pintu dapur lah. Itu akses untuk keluar. Okey, kena review tu. Nampak mahal live. Nampak mahal live kita nak buat video terbaik insya-Allah. Okey, Zamani Property hadir support. Terima kasih Tuan Zamani kita. Okey, ini adalah sudut pandangan untuk sisi ruang tamu. So kalau kita tengok daripada dalam, kita boleh nampak pintu utama. Okey, pintu utama, lepas tu tingkap bucu dan juga tingkap labur. Tingkap bucu dan tingkap labur. Okey. Pakai stabilizer ke Cik Wan? Stabilizer ni nampak stabil ke? Tengok saya goyang. Goyang Inul pun dia tak bergoyang, geng. Berjakun kejap. Okey, maafkan saya. Okey, dekat sini adalah untuk pintu apa ni orang cakap, pintu sliding lah. Pintu sliding. Okey. Jalan molek je Wan, tengok paku-paku tu, insya-Allah mata saya memang apa ni selalu memerhatikan. Sebab kawasan dalam rumah pun kalau kita boleh tengok ada kayu-kayu lagi yang belum di-clearkan sebab dalam proses. Rumah ni dalam progres. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan bina dengan kami, insya-Allah apabila dah masuk tapak, untuk kesiapan dia tu memang kejap sangat, 6 hingga 9 bulan. 6 hingga 9 bulan, tak lama. Memang insya-Allah lah orang cakap kita boleh bajet, kita bila boleh masuk apa semua insya-Allah. Kalau tiada arah melintang, cuaca pun cantik, elok, tak ada hujan, kemarau berpanjangan, insya-Allah. Kemarau berpanjangan, insya-Allah rumah tu akan lebih siap cepat. Gitu. Okey. Wow, style. Memang style Cik Wan. Adjust link nak beli juga. Okey, insya-Allah nanti kita akan adjust. Kita akan adjust link. Okey. So, tempat yang saya tengah berdiri sekarang ini adalah di bahagian apa ni orang cakap, family area lah. Family area lebih kurang juga dengan living area. Okey. 11x10. So, kalau kita tengok daripada sudut pandangan atas ni, okey, nampak kerangka bumbung kan? Okey, saya akan review kerangka bumbung. Ini adalah kerangka bumbung daripada sudut pandangan atas. Sudut pandangan atas untuk kerangka bumbung. Okey. Senangnya saya tak perlu nak berpusing, geng. Kamera berpusing sendiri. 360 darjah. Okey, kerangka bumbung. So kerangka yang kita gunakan adalah besi lah. Kerangka daripada bahagian atas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ubah kepada ke kuda kayu. Ke kuda kayu. Okey, boleh, tak ada masalah. So kita akan buat quotation. Kalau agree boleh je, tak ada masalah. So spek yang kita gunakan sekarang ni adalah C-pulin untuk kerangka bumbung. So dekat sini memang nampak tidak cantik sedikit lah pemandangan sebab belum pasal lagi shilling kapur. Apabila masuk shilling kapur tak nampak dah dekat atas sana tu. Tapi ini adalah sudut kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok kita punya kerangka bahagian atas lah. Memang orang cakap tak kedekut besi lah, rapat-rapat je semua kan. Memang ikut spek. Ikut spek, tak ada masalah. Okey. So
Saya tuan-tuan dan puan ada tak soalan nak bertanya? Sebab saya sekarang ni agak teruja dengan stand sebenarnya. Agak teruja dengan stand. Saya pun dah terlupa. Terlupa apa yang saya nak perkatakan. Kalau tuan-tuan dan puan tak ada soalan, saya bawa terus ke bilik utama. Ini adalah master bedroom tuan-tuan dan puan-puan. Untuk master bedroom ni, dia punya keluasan dekat sini adalah 14 kali 14. 14 kali 14 tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh tengok, itu tingkap bucu. Tengah-tengah itu adalah tingkap labuh dan tepi sana adalah tingkap bucu. So dekat atas nanti ni, okey, dekat atas memang kita akan bagi untuk apa ni orang cakap shieling kapur single layer. Single layer termasuk sekali dengan skirting lah insya-Allah. So apa yang menarik di dalam bilik utama, of course pergi rumah mana-mana sekalipun memang akan ada tandas. Ini adalah pintu akses untuk tandas lah. So apa yang menarik dalam pakej kami untuk tandas ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pemilihan untuk tie. Sebab ketinggian tie yang kita bagi dalam tandas ni adalah setinggi 7 kaki. Setinggi 7 kaki. Lepas tu tandas pula boleh buat pemilihan lah, tandas duduk ataupun tandas cangkung. Itu yang menarik. So kalau tuan-tuan lebih selesa dengan tandas cangkung, boleh je request dengan pegawai pemasaran untuk kita masukkan terus dalam spek waktu pembinaan nanti. Jangan waktu dah bina nanti baru bagi tahu nak tandas mana tanah mana kan. So insya-Allah lah kalau macam tu pun kita cuba usulkan. Kita cuba usulkan. So ini adalah bilik utama lah, bilik utama 14 kali 14 mempunyai tingkap bucu dan juga tingkap labuh. Tingkap bucu dan juga tingkap labuh. Okey, 14 kali 14 tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak besar jugalah kalau dekat sini. Walaupun rumah ni berkeluasan hanyalah 856 kaki persegi, tapi agak apa ni orang cakap selesa lah kalau keluarga tuan-tuan dan puan-puan tidak terlalu besar. Maknanya keluarga kecil lah kan. Dalam 4 atau 5 orang memang sesuai lah, sesuai. Okey. So, saya nak review untuk bilik yang nombor 2. Bilik nombor 2 dekat sini, okey, ditutup sebab kita punya tukang ada letak barang-barang dia lah dekat sini. Sebab tukang kita masih lagi dekat sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat atas sini, ini adalah keadaan tangki air. Tapi ini belum siap lagi. Kita bukan main letak macam tu je. Itu tidak selamat. Sebab itu hanya baru dinaikkan tangki air tu. Nanti kita akan letak kayu apa semua bagi dia stabil lah. So tangki air memang berada di dalam bumbung lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak request air pressure tu lebih tinggi, kalau macam sembuh kereta tetangga cat apa semua tu, itu kena letak di luar dan buat tower. So iaitu ada penambahan lah. Tapi dalam spek kami tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, memang dah komplit semua, tangki air semualah kan. Okay. So ini saya bawa bilik yang ketiga. Ini adalah bilik yang ketiga dekat sini di bahagian belakang sini. So bilik yang ketiga tak terlalu luas, tak terlalu kecil, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Standard 10 kali 10. 10 kali 10. Kalau di dalam bilik pun sama juga. Untuk bahagian atas nanti kita akan pasang shieling kapur single layer. Untuk shieling kapur kita akan pasang yang single layer punya. Okey, untuk tingkap kita menggunakan tingkap jenis bukaan lah. So tak sesuai kalau di belakang rumah kita menggunakan tingkap bucu dekat situ kan. Siapa yang nak tengok di belakang rumah? Kecuali kalau rumah tu keadaan sekeliling dipenuhi dengan penduduk, kiri kanan belakang depan rumah jiran semua kan. So kalau nak gas sikit boleh je pasal tingkap bucu di bahagian belakang ni. Tapi ada penambahan lah, penambahan. Jarang dibuat orang lah macam gitu. Okay. So kita menggunakan untuk sistem perudaraan, kita menggunakan tingkap jenis bukaan. Tingkap jenis bukaan. Okay. Okay, itu selesai di bahagian bilik. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan di bahagian yang terakhir, iaitu bahagian dapur lah. Bahagian dapur dekat sini. Okey, bahagian dapur dekat sini. Kalau kita tengok, ini adalah pintu akses untuk keluar daripada bahagian dapur. Seperti mana awalan tadi yang saya katakan, dalam setiap rumah memang akan ada 3 pintu akses untuk keluar masuk, iaitu pintu utama of course, lepas tu pintu yang tengah-tengah sliding door, dan juga pintu emergency lah orang cakap ni kan, di bahagian dapur. Pintu emergency. So di bahagian dapur ni, apa yang menariknya dekat sini kita belum pasang lagi tabletop. Memang dekat sini kita akan bagi tabletop sepanjang 7 kaki. Okey. So shieling seperti biasalah, shieling untuk shieling kapur apa semua tu kita menggunakan yang single layer. Single layer termasuk skirting lah insya-Allah. Dan apa yang menariknya untuk tie lah. Tie tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pemilihan lah, color ataupun corak. Color ataupun corak. So daripada sudut yang terakhir sekali iaitu tandas nombor 2. Sebab ini rumah yang berkeluasan
850 kaki persegi, 3 bilik dan juga 2 bilik air. Ini adalah tandas yang terakhir lah. Tandas yang terakhir. So kita nak tunjuk nak bagi pembayang pun susah sikit. So kita boleh tunjuk je nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok tandas yang dah siap semua, rumah yang kita dah review. Sebab dalam tandas kita akan bagi ketinggian tai 7 kaki. Okey, ketinggian tai 7 kaki. Tandas duduk ataupun tandas cakung boleh buat pemilihan lah. Tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok dekat sini pun, luas tandas ni adalah 5x6. 5x6. So dia punya keluasan tandas tu standard rumah lah. Standard rumah macam gitu. Okey. So itu dah berakhir daripada bahagian sudut orang cakap sudut pandangan dalam rumah. Sudut pandangan dalam rumah. Dekat sini nanti kita akan pasang sliding door yang 4 channel. Termasuk dekat bahagian luar ni kita akan pasang tai juga sampai ke ruangan anak tangga lah. Sebab dekat sini belum pasang lagi, dia dah buat longkang semua ni. So nanti kita akan pasangkan dekat sini tai sampai ke ruangan anak tangga. Ceiling juga yang akan digunakan daripada bahagian dalam So kalau kita boleh tengok daripada sudut pandangan luar, ceiling dekat luar sekali tu kita gunakan ceiling layang lah. Tapi dekat bahagian dalam sini ni kita menggunakan ceiling kapur termasuk dengan lampu downlight. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bina dengan kami, okey, seperti biasa lampu seluruh ruang. Kita menggunakan lampu downlight seluruh ruang. Okey, saya nak tunjuk pun tak boleh disebabkan ceiling kapur kita belum pasang dekat atas sini kan. Belum pasang lagi ceiling kapur. Kita menggunakan lampu downlight seluruh ruang. Lepas tu ruang keluarga dan juga ruang tamu kita akan bagi kipas percuma 2 unit. 2 unit kipas. Okey. So 18 mata memandang. Saya rasa saya dah review semua dalam rumah ni. Tuan-tuan dan puan-puan ada tak soalan yang nak bertanya ke apa ke? Takut saya terlalu laju terlepas komen ke apa kan? Maafkan saya lah. Sebab saya apabila dah bercakap ni memang agak suka untuk berhenti. Suka untuk berhenti. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan nak bertanya, boleh je PM kami ataupun tinggalkan komen di ruangan komen ni. Selagi saya boleh menjawab, saya akan menjawab. Kalau tak boleh nak menjawab, boleh je kita punya pegawai yang bertugas akan menyantuni tuan-tuan dan puan-puan lah. Jenis bumbung boleh pilih ke? Ini untuk spek Prima full spek. Untuk bumbung memang kita dah bagi antak genting lah, antak genting Monia. So kalau macam nak buat pemilihan, kalau harga tu lebih mahal, kena buat penambahan. Kalau harga lebih murah, insya-Allah lah kita akan buat quotation, kita akan tolak daripada harga rumah. Tapi saya rasa setakat ni apa yang kita gunakan dalam spek kita ni jarang sekali customer nak buat penukaran bumbung kepada zinc ataupun atap stage apa semua kan. Sebab apa yang kita bagi ni pun dah cukup menarik. Longkang pun dah sampai dah kat situ. So proses pemasangan longkang pun dalam proses pemasangan sebenarnya. Sebab tadi apabila saya pusing keadaan rumah ni, dia dah pasang di sudut pandangan belakang ini adalah untuk septik punya. Okey, nanti kita akan tanam untuk septik kita memang dah ada bagi. Okey, saya nak review daripada sudut kiri rumah lah. Sebab dekat sini view dia pun agak orang cakap, tengok dekat situ, berhati-hati di jalan raya, paku tercacat-cacat geng. So kena berhati-hatilah sedikit. Okey. So dekat sini kita akan tunjukkan sudut kiri rumah. Daripada sudut kiri rumah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok daripada sudut kiri rumah ni. Okey, dekat sini daripada dalam tadi yang saya nyatakan untuk bahagian sliding door lah. Sliding door sebelah sini. Kalau kita tengok tingkap bucu, tingkap labuh pun ada daripada bahagian sisi rumah. So daripada depan rumah memang kita akan nampak seluruh ruang lah untuk tingkap bucu, tingkap labuh semua tu kan. So agak-agak menarik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bina dengan kami, insya-Allah ini adalah package yang paling minimum 800 kaki persegi untuk desain yang bernama Arfiza. Desain ni bernama Arfiza. Kalau tuan-tuan dan puan-puan suka dengan desain yang lain, kita boleh share link sebab kita pun dah banyak review rumah untuk Prima full spec ni. Bermacam-macam desain dah. Sebab kalau ikutkan dekat ATH ni, kita bukan ada satu desain saja, kita ada banyak desain tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pemilihan desain tu based on cita rasa sendirilah. Jangan ikut-ikut orang. Kalau ikut-ikut orang nanti tak menjadi apa. So tiada tidak puas hati dekat situ kan. So kejap saya nak
on the way ke depan sedikit. Sebab saya nak review sudut pandangan depan lah untuk sesi yang terakhir ni. Sesi yang terakhir ni saya nak review sedikit sudut pandangan depan. Sudut pandangan depan. Okey. Kenapa tak nak berpusing saya punya kamera? Bateri dah low kot. Okey, ini adalah sudut pandangan depan sudut pandangan depan untuk design yang diberi nama Arfiza. Design yang diberi nama Arfiza. Okey, sudut pandangan depan. Duduk situ dia diam. Okey. So, 11 mata memandang. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, ada tak sebarang soalan yang nak bertanya ke apa ke? Sebelum saya akhiri saya punya sesi live pada pagi ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan nak bertanya, boleh je tekan link direct berhubung dengan mana-mana pegawai properti Kesultan kami. InsyaAllah kita akan menyantuni tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa sampai di sini saja. Sebab view pun saya tengok dah makin drop. Tak ada sebarang soalan. Bermakna semua dah faham dan puas hati dengan apa yang kita review pada pagi ini. InsyaAllah. Sehingga ketemu lagi dengan saya untuk sesi next. Kita akan review rumah yang lain pula. Mana tahu tuan-tuan dan puan-puan berminat dengan rumah yang lain, boleh je bertanya terus direct. Kalau tak ada pegawai yang menyantuni tuan-tuan dan puan-puan, boleh je tekan link saya pun dah ada dekat description. Boleh je kalau nak berhubung dengan saya direct. So nanti kita akan set appointment untuk berjumpa untuk discuss lebih lanjut lah, insyaAllah. Okey, akhir kata daripada saya, Encik Wan daripada Beras Jetih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.